Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. By the way, video kali ini disponsor oleh Amal Limited Edition, di mana pembuat jersey inilah jersey yang sangat cantik. Jersey khas Final Showdown antara CR dan juga Messi Last World Cup Depa. Dalam Malaysia ni ada lebih kurang 5 juta peminat bola sepak, tapi jersey ni hanya dibuat 9,999 helai saja. So hampa kena dapatkan cepat. Sebab apa? Sebab satu jersey ni harga sangat murah, iaitu RM50 saja. Bila hampa dah dapatkan jersey ni, hampa boleh sertai lucky draw pula. Lucky draw untuk mendapatkan merchandise CR ataupun Messi, ikut hampa fan mana lah. Yang kedua, hampa boleh sertai lucky draw ni untuk dapatkan jersey original Portugal ataupun Argentina. Dan yang ketiga, yang paling menarik lah, hampa boleh dapatkan lucky draw untuk mendapatkan iPhone 14. Dengan hanya beli jersey tu, hampa dapat jersey tu, hampa boleh sertai lucky draw secara percuma saja. Dan mana tahu kalau rezeki hampa boleh lah join kan. So masuk kepada berita. Apa-apa link pre-order tekan dekat bawah, okey? Berikut merupakan keputusan perlawanan pada hari kelima kejohanan Piala Dunia edisi 2022 di Qatar. Grup G, Switzerland berjaya mendapatkan kemenangan penting dengan menewaskan Cameroon 1-0. Brazil berjaya mengatasi Serbia 2-0. Grup H, Uruguay berjaya diikat Korea Selatan 0-0 pada perlawanan pembukaan untuk kumpulan terakhir, iaitu kumpulan H. Dan Portugal berjaya mengatasi Ghana 3-2 dalam perlawanan sengit awal pagi tadi. Neymar akan terus bermain sampai habis Piala Dunia. Neymar yang terpaksa dibawa keluar akibat mengalami masalah kecederaan buka lali ketika menentang Serbia awal pagi tadi, tetap akan bermain sehingga tamat Piala Dunia. Jelas pengurusnya iaitu Tite. Tite yakin yang kecederaan buka lalinya itu tidaklah begitu serius dan percaya yang Neymar akan pulih sepenuhnya nanti dalam perlawanan tersebut. Richarlison menjadi wira apabila menjadikan 2 gol pada separuh masa kedua, iaitu pada minit ke-62 dan juga 73, sekaligus memberikan kemenangan pertama buat Brazil dalam aksi kumpulan G. Neymar masih lagi perlu melakukan pemerhatian lanjut dalam 24 hingga 48 jam ini dan diharapkan dapat memberikan perkembangan positif untuk mereka semua. Ronaldo mulakan dengan langkah bergaya. Cristiano Ronaldo memulakan langkah bergaya apabila menjadi salah seorang pemain menjadikan gol ketika Portugal menewaskan Ghana 3-2 awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun terpaksa menunggu sehingga minit ke-65 sebelum memperoleh sepakan penalti kontroversi selepas Ronaldo dijatuhkan dalam kotak penalti dan ianya disudahkan sendiri oleh Ronaldo. Dengan jaringan tersebut, Ronaldo telah memecahkan rekod di mana dia adalah pemain pertama yang berjaya menjadikan gol 5 kejohanan Piala Dunia yang berbeza. Ghana berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-73 sebelum Joao Felix kembali meletakkan mereka di hadapan pada minit ke-78. Rafaelia yang masuk sebagai pemain gantian berjaya menjaringkan gol ketiga mereka selang 2 minit selepas gol kedua dijaringkan. Ghana bagaimanapun berjaya menjaringkan satu lagi gol melalui Bukhari pada minit ke-89, tetapi itu tidak cukup untuk membantu mereka mengatasi Portugal di malam gemilang mereka. Uruguay dan Korea Selatan sama hebat. Korea Selatan yang turun menentang Uruguay pada perlawanan pembukaan Grup H dilihat begitu garang sejak dari awal permainan lagi. Jurulatih mereka, Paulo Bento, yang menurunkan sehingga 5 orang pemain yang bernama Kim berjaya mengekang dan mengasak kubu pertahanan Uruguay yang rata-rata dibarisi oleh pemain bintang yang berasal di Eropah. Penyudah tumpul oleh kedua pasukan menyebabkan perlawanan berkesudahan dengan seri tanpa jaringan. Korea Selatan bijak mengawal permainan ini di bahagian tengah bagi menyekat Valverde dan juga bertangku dalam usaha mereka untuk memberikan suplai bola kepada frontier mereka, iaitu Nunes, Suarez dan juga Pelistri. Uruguay bakal bertemu dengan Portugal pada perlawanan kedua nanti dan Korea Selatan perlu lebih berhati-hati ketika bertemu dengan Ghana kerana mereka dilihat mampu untuk mengatasi mana-mana lawan yang berhadapan dengan mereka. Apple mahu beli Manchester United. Syarikat teknologi dan telekomunikasi yang terbesar di dunia iaitu Apple.co dilaporkan berminat untuk menjadi pemilik baru Manchester United dengan nilai 6 bilion pound. Keluarga Glazers yang telah membuat keputusan untuk menjual secara keseluruhan ataupun sebahagian daripada saham mereka di United kali ini telah mendapat lebih perhatian daripada sebelumnya. Perkara ini telah disahkan sendiri oleh penasihat senior mereka iaitu Rand Group, yang syarikat gergasi teknologi itu bersedia untuk bersaing melakukan bidaan. Apple yang diketuai oleh Tim Cook masih lagi belum pernah memiliki mana-mana kelab sukan dan mereka melihat pembelian Manchester United ini satu kelebihan buat mereka dari segi komersial. Kalau jadi jersey Manchester United ada logo Apple lah lepas ni. Harry Kane tidak akan diketepikan, kata Southgate. Penyerang sensasi England iaitu Harry Kane hampir pasti akan diletakkan dalam kesebelasan utama apabila mereka turun menentang USA pada aksi perlawanan kedua awal pagi esok. Dia memperoleh kecederaan ketika menentang Iran pada perlawanan pertama tempoh hari. Dikabarkan menerima keputusan positif dan telah lulus ujian kecergasan bagi membolehkannya beraksi pada perlawanan kedua nanti. Mereka mempunyai sedikit masa untuk melakukan recovery ini dan ini merupakan antara kelebihan untuk semua pasukan ketika beraksi di peringkat kumpulan. Berita baik masih belum lagi diterima berkenaan dengan perkembangan James Maddison yang masih lagi disisihkan dari terlibat dengan latihan bersama pasukan, manakala Kyle Walker dan juga Calvin Phillips sudah pun kembali menjalani latihan seperti biasa.
Itu bukan persembahan sebenar Iran, kata Mehdi Taremi. Penyerang Iran yang bermain bersama FC Porto, Mehdi Taremi mengaku yang persembahan pertama ketika mereka tewas 6-2 kepada England tempoh hari adalah persembahan terburuk mereka kerana mereka sedikit terganggu dengan masalah politik yang membelenggu negara mereka pada ketika ini. Fokus mereka semua juga lebih daripada keselamatan kaum keluarga dan sahabat mereka di Iran yang sedang berdepan dengan protes anti-government yang kian meruncing di sana. Mereka juga tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan mereka setiap kali sebelum bermula perlawanan sebagai tanda solidariti kepada rakyat-rakyat mereka di Iran. Pengurus mereka, Carlos Queiroz, juga menyatakan perkara yang sama mengenai aksi anak buahnya yang sebenarnya sedang terganggu dengan isu yang sedang berlaku di negara mereka. Mereka akan bertemu dengan Wales pada hari ini dan sudah semestinya mahu bangkit daripada kekalahan kepada England untuk menghidupkan kembali peluang mereka untuk ke peringkat seterusnya. Julian Ward ucap selamat tinggal kepada Liverpool. Sporting Director Liverpool, Julian Ward dilaporkan sudah mengesahkan yang dia akan meninggalkan kelab sebaik saja musim ini berakhir. Dia yang baru saja menggantikan Michael Edwards beberapa bulan yang lalu adalah orang yang bertanggungjawab untuk membawa masuk Luis Diaz dan juga Darwin Núñez sebagai statement signing pada musim lepas dan musim ini. Michael Edwards merupakan watak paling penting dalam pasukan Liverpool untuk membantu Jurgen Klopp dalam proses membina pasukan dan begitu diguruni lawan dan juga kawan. Situasi yang berlaku ini sudah pasti tidak menyebelahi Liverpool yang kini sedang berusaha mendapatkan beberapa pemain tengah yang sebelum ini menjadi liability kepada pasukan. Pemain Arab Saudi Al-Shahrani selamat menjalani pembedahan. Pemain pertahanan Arab Saudi Yasir Al-Shahrani telah selamat menjalani pembedahan selepas mengalami kecederaan yang begitu serius semasa terlibat dalam perlawanan menentang Argentina tempoh hari. Dia yang terpaksa diusung keluar selepas berlanggar dengan penjaga golnya sendiri yang menyebabkan lutut Muhammad Al-Owais terkena tepat pada muka Al-Shahrani. Dia terus diterbangkan ke National Guard Hospital di Riyadh, Arab Saudi bagi menjalani pembedahan sebaik saja diusung keluar. Al-Shahrani bagaimanapun dilaporkan stabil dan mungkin terpaksa melupakan terus hasil peringkat kumpulan Piala Dunia kali ini. Ronaldo berpeluang cerah untuk ke Chelsea. Cristiano Ronaldo dilihat semakin hampir untuk ke kelab London itu selepas pemilik kelab Todd Boehly telah berjumpa dengan ejen pemain tersebut iaitu Jorge Mendes bagi mengadakan perbincangan mengenai masa depan pemain tersebut. Boehly sebelum ini pernah cuba untuk membawa masuk Cristiano Ronaldo ke Stamford Bridge tetapi tidak disukai oleh pengurus ketika itu iaitu Thomas Tuchel. Ronaldo kini berstatus free agent, memberikan kelebihan untuk Boehly yang hanya perlu berbincang untuk membayar gajinya sahaja. Hakim Ziyech semakin pasti akan dipinjamkan ke AC Milan. Pemain sayap Chelsea itu sudah semakin pasti akan dilepaskan secara pinjaman untuk bermain bersama AC Milan sama ada pada Januari nanti ataupun musim panas nanti. AC Milan sudah menyatakan minat mereka dari awal lagi tetapi terpaksa memberikan tumpuan untuk membawa masuk Charles di Catalare pada harga 32 juta euro. Ini mereka kembali untuk mendapatkan pemain itu selepas dikabarkan untuk Chelsea sudah bersedia untuk meminjamkannya. Adrian Rabiot masih belum buat keputusan tentang masa depannya di Juventus. Dia kini sedang beraksi bersama dengan pasukan Perancis di Doha, Qatar. Dikabarkan masih belum membuat sebarang keputusan mengenai masa depannya bersama Juventus. Kontraknya akan tamat pada Jun nanti selepas menyertai Juventus pada 2019 dengan setakat ini telah membuat sebanyak 145 penampilan dan mencetakkan 11 gol. Dia juga tidak menolak kemungkinan untuk terus kekal di Juventus jika dilihat daripada prestasinya yang sedang meningkat baik di sana. Adakah Depay akan kembali bersama Manchester United? Manchester United dilaporkan berminat untuk mendapatkan kembali penyerang yang pernah beraksi bersama mereka iaitu Memphis Depay. United dilihat semakin galak untuk mendapatkan pemain di bahagian serangan dan beberapa nama penyerang telah dikaitkan untuk ke United. Memphis Depay meninggalkan Manchester United pada 2017 yang lalu selepas gagal mendapat tempat dalam ke-11 utama. Dilihat sebagai opsi yang paling realistik setakat ini. Kontrak Laimer pilih Bayern Munich. Bayern Munich diberitakan telah memenangi saingan untuk mendapatkan pemain RB Leipzig ke Allianz Arena. Mereka begitu yakin akan mendapatkannya selepas pemain itu sendiri yang memberitahu yang dia memilih untuk ke Bayern Munich selepas kontraknya tamat pada musim panas nanti. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan jangan lupa beli jersey ini dekat Amal Limited Edition. Pre-order link dekat bawah, okey?